Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-28 daripada kitab 40 hadis ada orang mukmin, akhlak jadi cermin, iaitu berkaitan dengan adab berjiran. Adab berjiran. Kita lihat pada matan hadis ini, hadatsana Muhammad bin Minhalin, hadatsana Yazid bin Zurai'in, hadatsana Umar bin Muhammadin an abihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zur'ai telah menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihissalam, mazala Jibril alaihissalam sentiasa mewasiatkanku. Mazala Jibril yusini, Jibril sentiasa mewasiatkanku. Apa yang diwasiatkan oleh Jibril ini? Bil jari, untuk berbuat baik terhadap jiran tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, sehingga aku mengira, sehingga aku menyangka tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Rasulullah nak beritahu bahawasanya Jibril pesan pada Rasul banyak kali supaya buat baik kepada jiran tetangga ni, seolah-olah kata Rasulullah, aku menyangkakan jiran-jiran aku ni macam mereka pula layak dapat harta warisan aku. Yang layak dapat harta warisan siapa? Tentu anak, keluarga kita je kan, anak kita, isteri kita kan, ayah kita nak. Tapi pesanan Jibril tu maksudnya punya banyak kali pesan suruh buat baik dengan jiran ini, makanya hingga kan Rasulullah sangka penting sangat aku buat baik dengan jiran, seolah-olah macam jiran ni darah daging aku pula tak. Dia layak untuk menerima harta warisan. Macam tu sekali. Hadis buat Al-Bukhari, hadis yang ke-6015, dan juga Muslim, hadis yang ke-2624. Pengenalannya, dari segi bahasa ataupun etimologi, jiran ini berasal daripada bahasa Arab al-jari, yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga, orang sebelah, orang sekampung, teman, berjiran, bertetangga, berhampiran, sebelah menyebelah, berdekatan, sekampung, sedesa, setempat kejiranan, kemuafakatan, kerjasama dan kesepakatan. Maksudnya dia ada tindak balas lah, bukan kita seorang je. Maksudnya bila sebut berjiran ini, kita ada communication dengan orang di sebelah rumah kita ni. Dari segi istilahnya, jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah ataupun sebelah kampung. Kampung Pelan Balak ni dengan kampung sebelah dia lah. Daerah Hulu Gajah berjiran dengan daerah mana kan? Malahan lebih besar daripada itu, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Baik kita berjiran dengan Indonesia, Thailand, Singapura lah. Ini jiran antara negara. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah, setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Oleh keukurannya, rumah kita di tengah-tengah, keliling tu lah 40 buah tu lah. Hal ini sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Hadis riwayat Ibn Hibban, hadis yang ke-150. Hadis ini berstatus hadis dhaif.
Semangat kejiranan membawa erti satu suasana dan perhubungan yang positif dalam sesuatu kawasan kejiranan. Pepatah Melayu ada menyatakan bahawa jiran sepakat membawa berkat. Jadi kita perlulah membangkitkan semula semangat kejiranan yang semakin tipis, terutamanya dalam kalangan masyarakat bandar, supaya kita lebih bersatu hati, kerana mereka lah yang akan membantu kita sekiranya kita berada dalam kesusahan. Sebab itulah kenapa kalau di rumah-rumah taman, rumah-rumah teres ni, bagaimana cara nak menyatukan penduduk-penduduk di situ, bina surau lah. Kan? Sebab surau tu tempat berkumpul, semua orang dijemput, dia bukan kira ahli. Kalau kita buat ahli kelab badminton sekarang, kena orang kena daftar, kena bayuran apa semua tak? Ataupun kelab rukun tetangga sekarang, kan? Orang tertentu je nak. Tapi bila kita buat surau di kawasan perumahan, ya, rumah flat, rumah pangsa, ada surau, open untuk semua, dia bukan untuk orang tertentu. Marilah, meriahkanlah surau ni, kan? Datanglah ke surau. Itulah cara kita nak bermasyarakat, ya. Itu cara dia. Jadi hidupkan surau tersebut lah, ya. Kalau ada masjid di sana, pergi masjid, tak ada masalah. Yang penting, kenapa Rasulullah SAW sampai jadi Kuba ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah bina masjid. Oh, rupanya ni tempat dia. Ya, masjid ini, musalla ini dia tempat menyatukan. Kan? Jadi itu. Jadi sebab dia open. Dia tidak ada orang tertentu je. Ini geng surau, ini geng masjid. Mari semua datang, imarahkan. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Maksudnya Allah Ta'ala masukkan hak untuk jiran ni dalam Quran. Ya, pertama Allah perintahkan kita beribadah, wa'budu ni, sembahlah, beribadahlah kepada Allah. Kemudian, ya, jangan wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan apa jua. Itu yang pertama Allah telah perintahkan. Kemudian apa yang Allah telah perintah lagi? Hendaklah kamu berbuat baik, ya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu bapa kita, kemudian kaum kerabat kita. Jangan buat musuh. Anak-anak yatim, ya, kena buat baik. Orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat ataupun jauh. Jadi ayat ini perintahkan kita supaya meramaikan kawan dan jangan cari musuh. Itu je lah nak beritahu ke tak? Ya, jangan cari musuh je lah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Haris daripada Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'il maskanu al-wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani'u. Maksudnya antara tanda kebahagiaan seseorang ialah, ya, antara tanda kebahagiaan ialah rumah yang luas. Itu yang pertama dah, selesa lah maksudnya kita duduk tu, ya. Kemudian jiran wal jarus salihu, jiran yang soleh, jiran yang baik. Ya, bukan hanya mencari kelemahan kita, kekurangan kita, nak heboh ke orang. Ya, masuk dalam grup taman, masuk dalam grup ni dah, bukan macam ni. Ya, jiran yang mana sentiasa ambil berat, tolong menolong, prihatin lah. Dan juga kenderaan tunggangan, maksudnya kenderaan kita lah, ya, kenderaan yang elok. Baik kereta ke, motosikal ke, maksudnya benda elok, yang dijaga, ya, servisnya jaga, ya, keselamatan, brake apa semua check tak.
Ini antara tanda-tanda ya kebahagiaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis yang ke-457, hadis ini berstatus hadis sahih. Keterangannya, agama Islam membahagikan jiran kepada beberapa kategori, iaitu jiran yang beragama Islam dan mempunyai pertalian darah. Ini yang pertama. Ya, adik-adik kita lah. Kadang-kadang kita ni tanah mak ayah kita ni, depan tu abang buat, tengah ni angah kita buat, belakang rumah kita tak. Satu rumah, ini jiran lah. Ya, walaupun saudara kandung kita pun. Ya, ini disebut yang beragama Islam dan mempunyai pertalian darah. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, jiran yang beragama Islam yang tidak mempunyai pertalian darah. Ini biasa berlaku di rumah-rumah taman lah. Sebab mana boleh pakat-pakat pula tak? Long, kau beli sebelah rumah aku long tak? Nah, dia pun ada cita rasa dia sendiri kan. Jadi rumah-rumah taman ni kita terima je lah, reda je lah. Siapa pun jiran kita ni, ataupun rumah pangsa kan, rumah flat, sama jugalah. Dia orang Islam, tapi dia tidak ada kaitan darah dengan kita lah, bukan adik-beradik lah. Dan yang ketiganya, dan jiran bukan beragama Islam. Nah, ini kalau rumah-rumah kondo kan, rumahnya harga 400,000 lebih ni, kita pun tak tahu siapa jiran kita ni Islam ke tidak lah. Jadi dia ada dah macam tu ya. Dalam erti kata lain, jiran jauh dan dekat, hak jiran perlu dijaga. Tak kira lah jiran ada pertalian darah ke, tak ada pertalian darah ke, bukan seagama ke, dia tetap ada hak. Perlu dijaga bagi setiap individu kerana perkara ini adalah selari dengan tuntutan agama. Tidak menyakiti jiran dan seringkali memelihara keamanan dengan jiran. Dan elakkan berbalah lah. Walaupun kadang-kadang tak sefahaman pun, ya, makanya carilah tajuk-tajuk yang boleh dibawa bincang bersama kan. Paling kurang tajuk tentang cuaca. Ya, dengan jiran sebelah ni kan, petang ni hujan, hujan lah hari ni kan, kita sembang betul lah. Jangan cari topik-topik yang panas saja dia nak bagi tu lah, elakkanlah. Tidak menyakiti jiran dan seringkali memelihara keamanan dengan jiran. Hal ini sebagaimana hadis daripada Abi Syurai radhiyallahu anhu. Sebab Rasulullah cakap, ya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yuhsinu ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Jadi Rasulullah tak sebut pun jirannya darah daging ke, jirannya tidak ada pertalian darah ke, jirannya tak seagama, Rasulullah tak sebut. Jadi siapa saja duduk sebelah rumah kita tu, kita kena buat baiklah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-77. Hormati jiran dan pengamalan mereka selagi mana ia tidak membawa mudarat. Ya, walaupun berlainan agama sekalipun, kadang petang-petang tu dia duk buat dia punya cara sembahan-sembahan dia lah. Sekalipun jiran tersebut bukanlah beragama Islam, maka menghormati dan tidak mengganggu kehidupan dan pengamalan mereka, misalnya ibadah mereka dalam agama mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Buddha yang meletakkan tokong di luar rumah, maka hendaklah dihormati selagi mana tidak membawa bahaya dan mudarat. Ya, sebab prinsip kita mudah dalam bab akidah ni, lakum dinukum waliyadin. Itu senang. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Bagi aku agama aku. Jadinya, ya, kau nak beramal dengan agama kau selagi tidak memudaratkan. Ya, kalau katalah misal kata petang-petang dia bakar colok asap tu kena ke rumah kita, anak kita ni pula ada asma pula, kan, bagi tegur yang baik, kan, sama ada boleh pindah dah, tidak, bagi tahulah ni bincang elok lah, kan, dan tidaklah menunjukkan kita ni kalah. Kalau misal kata dia berkerah pun, ya, sekurang-kurangnya dia ada dakwah dekat situ, kan, tak ada ni pun, kan, bukanlah kata kita ni kalah dia tanah ni, kan. Sebab dia bukan ikut dari situ tu.
Kalau kita tengok dari sudut tu, perjanjian Hudaybiyah tu sebenarnya Islam kalah lah. Dalam perjanjian tu orang Islam kalah. Sebab semua mendah pula api. Semua menang belah musyrikin Quraisy. Ya, dia ada hikmah di sebalik itu. Umat Islam yang bertimbang rasa dan menyedari serta memahami hukum hakam agama adalah merupakan manusia yang paling baik hubungannya terhadap jiran-jirannya. Terutama kita ni yang orang kata yang belajar agama ni tak ada pengetahuan agama yang sikit-sikit ni pun. Rajin datang kuliah ni tak. Paling kurang kita belajar, kita tahu adab menghormati sesama manusia. Mereka akan sentiasa mencurahkan segala bakti demi kebaikan jiran mereka yang merupakan manusia yang paling mereka kasihi. Islam banyak menyeru umatnya agar sentiasa menjaga dan memelihara hubungan dengan jiran. Menyedari betapa tingginya kedudukan jiran di dalam Islam dan peranannya dalam kehidupan kemanusiaan. Antara hak jiran yang perlu dipelihara adalah sentiasa memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam bergaul dengan mereka. Islam mementingkan hubungan mesra dan layanan baik kepada jiran, dan ini dapat kita lihat daripada hadis berikut daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menyebut telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, sekiranya engkau memasak marak." Marak ni sejenis makanan berkuah. Dia macam sup lah. Mungkin kita buat tom yum ke, apa saja tak kisahlah. Mi hailam ke, mi kari ke. Dia makanan-makanan yang berkuah lah kan. Tapi di sini sebab di negara Arab, macam tu yang dia buat. Ya, dia ada rempah-rempah dia lah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau engkau ni masak marak, maka banyakkanlah kuahnya dan berikan kepada jiran engkau. Kan? Anjurkan demikian. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-4758. Ya, banyakkan kuahnya. Ya, supaya bagi pada jiran ni. Betul saya kata tak? Contoh kalau kita buat kekah pun. Ya, Rasulullah kan bersabda tak? Bagi tahu bahawa saya kekah ini yang eloknya kita masak, ya, dan kita jamu orang makan lah. Dan masaknya itu dalam bentuk berkuah. Sebab paling kurang kalau orang mari lambat pun, ya, daging kambing pun dah habis, kuah tu ada lagi, kentang-kentang tu ada lagi. Tapi bila dibuat kambing golek, dibuat kambing bakar ni, saya cakap tak, berapa orang je boleh makan? 15 orang, 20 orang boleh, lepas licin habis. Dengan tulang-tulang kali ruyuk. Tapi yang lain tak dapat rasa tak? Tapi kita rasa orang hari ni macam tu, macam mana kan? Tapi kalau dia kata macam tu lah. Jadi kalau nak ikut sunnahnya, kalau buat kekah itu, ini kita buat kekah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat open house, kalau itu terpulang lah, tak ada hal lah. Buatlah kami golek tu ekor pun. Ini cerita kekah, sebab kekah ni ibadat. Ya, dia benda ibadah. Jadi bila sebut pasal kekah ni, Rasulullah kata buatlah benda berkuah. Masalah kari kambing ke apa tak, sup kambing ke, kita pulang masing-masing, yang penting berkuah. Sebab ada hikmahnya. Sebab bila kita buat berkuah, orang yang datang lambat pun dapat juga rasa. Dan setiap mereka yang makan daging ibadah kita tu, agak macam mana? Daging yang dimasak atas nama ibadah berbanding dengan daging yang dimasak dalam benda biasa, open house, hari raya, tak sama tuan-tuan. Jadi kita ambil cakna lah, ya. Jadi kita sensitif sikit lah. Jadi bukan kata tak boleh, tapi kita nak keras buat benda ni pun sunnah je. Tapi kalau orang fikir tak, sunnah je pun, bukan masalah. Dan dia tak tahu beza amalan sunnah dengan yang tidak sunnah, jauh beza dia. Ya, ni bagi orang yang faham lah. Ya, cuma kalau kita boleh cakap macam tu lah. Yang saya tahu, yang saya belajar itu, ustaz tu kata, ya, kalau daging kekah lah, sebab daging kekah daging ibadah, jadi eloknya kita buat berkuah. Itu je lah nak bagi tahu kan. Eloknya buat kuah lah. Tak apa, dah tak kisahlah, saya nak buat collect juga sebab saya dah tempah pada orang tu. Tak pulang. Yang penting kita dah cakap. Dah sampaikan dah maklumat. Paling kurang dia akan terfikir nanti. Kok kalau dia tak percaya cakap kita pun, dia pergi Google ke, pergi tengok kitab pada betul-betul, betul-betul ada. Tak apa. Cuma takut benda tu jadi trend kan. Bukan kita nak menghalang. Dia pun benda sunat. Tapi benda tu kalau dah biasa dibuat, takut-takut amalan sunnah tu ditinggalkan macam tu je. Tu kita kata.
Amalan sunnah tu tinggal. Contoh apa tuan-tuan? Khairullah. Tidur kalullah tak? Padahal di Jepun buat je khairullah, kita di sini tak buat. Kan? Takut benda tu akan jadi sunnah yang ditinggalkan lah. Sebab dah orang dah biasa sangat kan. Padahal benda ni benda yang baik. Okey, pengajaran hadis, berdasarkan hadis ini dapatlah kita fahami bahawa adalah diharuskan untuk kita berkomunikasi dan melayan jiran dengan baik dan tidak melakukan perkara yang mengganggu mereka atau menyebabkan mereka tidak menyukai kita. Sebagai contoh, kita sepatutnya bersikap prihatin mengenai tahap kebisingan pada waktu malam atau menjaga tanaman atau kebersihan di luar rumah kita. Kebisingan, kadang-kadang dia bising bukan macam apa, bersin kuat sangat. Dia jiran sebelah ni, dia ada anak kecil. Tengah-tengah dodo, sebut tengah kuat tu. Kan? Amboi kau seorang jadi hidung paling tak ada hidung. Kan? Padahal benda tu boleh cover, betul tak? Kan itu tutup kan? Tutup hidung kan? Bukan tak boleh. Tapi sebab dia nak rasa kepuasan diri, jadi itu benda lain lah. Dia bersin kuat kan. Memang ada orang sikap macam ni. Dia punya bersin tu bukan yang boleh ni memang tak boleh pakai mikrofon tu. Memang dengar orang sebelah. Jadi kalau kita ada jiran sebelah, tu pula kan. Kalau duduk dalam hutan tak ada masalah tuan. Ataupun rumah sebiji-sebiji kan. Rumah yang jiran yang kedua tu setengah kilometer daripada rumah kita. Ikut suka lah. Nak bersin buka pintu pun tak apa. Nak bagi tahu ini rumah aku ada di rumah. Tapi bila jiran itu belum cerita buka radio, buka apa tu enak. Tapi itu mungkin dulu lah kot kan. Sekarang ni orang suka pakai earphone lah. Earbud kan. Lagi orang tak tahu benda kan. Tak tahu apa benda pun. Sekarang macam tu pula. Dulu orang suka tayang bising-bising. Sekarang ni orang suka tutup. Lagi senyap lagi bagus. Ataupun tanaman. Pastikan tanaman kita itu kalau pokoknya menyebelahi jiran, makanya kita cakap elok lah. Ni pokok rambutan saya ni, saya tengok ni berbuah dah belah sana tu. Ji, kalau berbuah Ji ambil lah, tak apalah. Sebab ni masuk tanah Ji kan. Sebab Ji ambil. Ya ke? Tak apa. Kan, tak ada masalah. Kan, nak tebang sayang. Tapi yang geram tu pula, belah dia pula yang subur. Belah kita tu lah, hai kecut kan. Itulah ujian. Itulah ujian. Allah saja nak uji kita. Tahap keimanan kita dah. Macam tu. Kan, geram je tengok. Kan? Dan masuk belah dia tu pada tanah tu, batang pokok dalam tanah kita. Tapi dahan pokok pergi rumah dia. Itu yang subur lah pula. Yang belah kita ni buah kecut-kecut je kan. Itulah ujian tuan nak. Itu tanaman kan kata tak. Dan juga kebersihan luar rumah ya. Jangan pula mentang-mentang jiran kita ada tanah lapang ni, rumah tak ada pagar, kita tumpang sampah rumah dia. Dia ada bakar sampah dalam kawasan rumah dia. Kan? Kita ambil sampah kita, tengok tak ada orang, pergi buang dalam sampah rumah dia. Macam lah dia tak kenal sampah rumah dia ataupun rumah kita. Rumah dia mana makan KFC sebab dia boykot. Kita tiba-tiba beli KFC kan. Macam mana? Macam dia tahu siapa yang buang sampah kat rumah dia. Jadi benda macam ni. Pada kita mungkin tak nak rasa apa-apa lah. Tapi dia sebenarnya inilah akan menyebabkan keharmonian tu akan retak sikit-sikit. Benda-benda macam ni. Sebab tu kalau dengan jiran ni tak payahlah kita nak fikir sangat. Dan dia pun kena faham jugalah. Kalau rumah taman, buat awning, buat pagar, buat tembok, pakatlah sama-sama. Bincang-bincang elok lah. Jadi benda tu kata jiran sepakat membawa berkat. Kita juga harus bersikap ramah dan saling mengalu-alukan agar jiran kita maklum bahawa kita sudi membantu mereka sekiranya mereka perlukan pertolongan. Daripada hanya keluar masuk rumah tanpa menegur jiran. Balik kerja buka pintu dah, keluar kereta tutup pintu masuk rumah, tak ada tegur, tak ada apa pun. Ada baiknya kita berbual pendek apabila berselisih di luar untuk menunjukkan yang kita ambil peduli dan bersifat terbuka. Kalau jiran kita pun belajar juga benda ni, dia pun faham. Bersama jiran ni kita ni lebih kurang lah. Tak adalah kita nak strict sangat dah. Kalau masing-masing belajar lah. Kita harus ingat bahawa ketika seorang mengalami hari yang tidak begitu mengembirakan, percakapan yang positif mungkin dapat menghiburkan dan menolong mereka merasa lebih gembira. Tentu kadang-kadang jiran ni macam adik-adik.
Kadang-kadang ya, anak kita balik rumah tengok-tengok ayah tak balik lagi, kunci rumah tak ada pula, tumpang rumah jiran dulu dah. Ya, kadang-kadang barang rumah tak cukup ke, gula ke tepung ke benda, pinjam sekejap. Ya. Ini orang dulu dah buat tuan-tuan. Ya, dah buat dah orang dulu dah buat. Bukan tujuan apa? Silaturahim. Ya, tambah pula orang dulu kan susah ya. Jadi itu yang sebabnya. Jadi itu silaturahim. Berbagai cara untuk berbuat baik kepada jiran, antaranya tidak melakukan sesuatu yang boleh menyakiti jiran. Sentiasa menawarkan bantuan dan pertolongan, mengucapkan tahniah jika tetangga mendapat kebaikan dan mengucapkan takziah sekiranya sebagai tanda simpati jika jiran tetangga ini menerima musibah. Jiran adalah kerabat kita yang paling hampir. Berbanding dengan adik-adik lain lah. Ni cerita kalau rumah taman tak. Orang luar pula tu bukan orang Melaka kan. Jiran-jiran dia lah yang bantu. Jadi jiran adalah seperti sebahagian daripada ahli keluarga kita. Antara tanda kebahagiaan dalam hidup kita ialah memiliki jiran yang baik. Tak, seronok tak kalau ada jiran yang baik ni lah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 4 perkara daripada tanda kebahagiaan ialah perempuan yang solehah. Yang kedua, tempat tinggal yang lapang. Yang ketiga, dan jiran yang baik. Yang keempat, serta memiliki kenderaan yang selesa. Itu yang tanda kebahagiaan. Dan 4 tanda daripada keburukan, kesusahan atau derita ialah yang pertama, memiliki jiran yang jahat. Sampah dia sanggup sapu, dia buang kat rumah kita. Yang kedua, isteri yang tidak baik. Ya. Serta yang ketiga, tempat tinggal yang sempit. Dan yang keempat, kenderaan yang buruk. Ya, kita cari rezeki dengan kenderaan kita, selalu buat masalah kan. Ini tak bahagia dah hidup macam tu. Duk mikir tak, bulan ni apa lagi yang rosak. Ya, bulan lepas dah alternator dah tukar. Ni apa lagi dah bulan ni tak. Ya. Hadis riwayat Ibn Hibban, hadis yang ke-4032. Hadis ini berstatus hadis sahih. Imam Al-Ghazali menukilkan di dalam kitab Bimbingan Mukminin bahawa terdapat beberapa adab berjiran yang mesti diamalkan. Antaranya, Imam Ghazali menggariskan 10 adab jiran ni. Maksudnya ulama-ulama ni dia punya prihatin, tajuk-tajuk macam ni pun dia buat, dia kupas. Sebab berkaitan dengan kehidupan kita kan. Padahal masa zaman Imam Ghazali buat tu, tak ada lagi kawasan perumahan, rumah taman, rumah apa dah, rumah bangsa ke tak. Semua rumah masih lagi sebiji-sebiji macam tu tak. Yang pertamanya, sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara caranya dengan memulakan salam. Lepas tu Rasulullah sebut, setelah tiba di Madinah, perkataan pertama Rasulullah sebut kepada penduduk Madinah ni iaitu afsyus salam wa it'amut ta'am, wasilul arham wa qum bil laili wan nasu niyam. 4 perkara. Pertama Rasulullah kata, sebarkan salam. Dengan kita menyebarkan salam dengan orang yang kita kenal ataupun kita tak kenal, itu ialah salam silaturahim. Ya, kita jumpa seorang dalam surau, dia pun dengan nak ambil wudu kita, Assalamualaikum. Daripada tak kenal tu, daripada tu dia salam, semayang kita semayang jemaah sama-sama. Maksudnya katanya dengan salam tadi tu boleh menautkan silaturahim. Kemudian apa lagi? Wa itamut ta'am, dengan kita jamu makan. Panggil orang, ajak orang makan. Kita jamu orang makan, kita belanja orang makan. Ini juga antara benda-benda yang Rasulullah anjurkan. Yang ketiganya, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Ramaikan kawan, kurangkan musuh. Ini yang ketiga Rasulullah nasihatkan. Dan yang keempat, waqum bil laili wan nasu niyam. Kamu bangun malam ketika mana orang lain tengah tidur, kamu bangun malam solat 2 rakaat. Apa ganjarannya Allah Ta'ala akan bagi kalau kita buat 4 perkara ni?
wadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga tanpa roadblock. Tak nak tuan. Ya, nama kita dipanggil untuk masuk syurga, tiba-tiba baru nak melangkah masuk, encik malaikat tunggu sekejap. Alamak. Kenapa? Dia dulu dia ada hutang dengan saya di dunia. Ya, dia tak bayar-bayar, saya nak tuntut. Ya, nak tuntut dengan apa? Tuntut dengan pahala lah, malah tuntutkan duit pula. Ya. Berapa dia pinjam? RM50. Kau RM50 pun nak gila dengan aku. Engkau pinjam RM50 aku tu pada tahun 1978. Nilai RM50 tu, kalau kita pergi pasar raya ketika itu boleh dapat 2 troli. Barang dapur. Kau jangan kira yang tu. Jangan kira RM50 hari ni. RM50 zaman tu. Ya, gaji kita dengan awam pun dikira tu berapa ringgit je? RM20, RM23, RM25. Hebatlah tu. Kan? Jadi hari ni aku nak tuntut. Ya, jadi sebabkan kita pun memanglah tak ada duit nak bayar kan, pahala kita lah. Jadi orang yang jaga 4 perkara ni tak ada masalah, Allah Ta'ala bagi dia masuk, tak apa, yang kau settlekan. Tak nak tuan, benda-benda macam ni. Kita fikir itu je, aku nak masuk syurga, aku tak nak ada masalah. Dan lepas masuk syurga dah berlari masuk syurga, Yahoo, ya benda-bedu kan, dan taklah tak orang lain kan. Masuk dalam baru kita fikir tak, mana anak bini aku, mana aku punya ni, mana aku punya, baru kita fikir. Lepaskan diri dulu. Ini kalau diri pun tak lepas macam no. Banyak sangat musuh orang, dengki orang kan. Jadi masalah. Ni, memulakan salam jika bertemu dengan sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Selamat pagi, good morning, tak? Como te llamas, tu bahasa Sepanyol tak? Ya? Muchas gracias, itu semua bahasa sana lah. Kan? Syukuran bahasa Arab kan? Syukriya bahasa Hindustan, macam-macam. Tak kisah nak, dengan bukan agama ni sebut kan. Sentiasa bertoleransi sama ada melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya, cara hidup dan lain-lain. Kadang-kadang kita bila kita tidak ada jiran yang bukan beragama Islam, kadang-kadang kita tak memahami benda macam ni. Contoh kalau ada kematian. Kematian kalau orang bukan Islam berapa lama dia buka kemah depan rumah kan. Aku ni makan hati je parking jauh-jauh, tak apa sebab dia jiran kita. Kita pun kadang-kadang time raya kita buka kemah, anak kita nak pergi mengaji universiti, kita buka kemah depan rumah kita tak. Panggil orang mari makan lah, anak kahwin pula depan rumah juga buat bentang kemah sepanjang jalan tu. Lorong tutup, jiran-jiran lain okey je. Kan? Jadi gitulah orang kata tak. Tolak ansur. Ni yang Rasulullah sebut. Sampai Rasulullah kata, Jibril ni pesan kat aku suruh buat baik sampai seolah-olahnya jiran sebelah rumah aku ni layak menerima harta warisan aku. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti mereka sama ada melalui perkataan, perbuatan atau sekadar sangkaan buruk. Jiran yang jahat dan tidak berakhlak digambarkan sebagai lembaga hitam yang telah dirasuk syaitan sehingga tergamak melakukan kejahatan dan kedurjanaan sehingga menimbulkan ketakutan dan kegerunan kepada insan lain. Dia yang tak baik ya. Yang ketiganya, sentiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menghormati mereka sebagai manusia. Ya, kalau seakidah dengan kita sebagai sama Muslim. Yang keempat, sentiasa merendahkan diri dan berlemah lembut dengan mereka dan mengelak diri dari bersikap takbur. Ya, ngelakkan diri. Jangan nak ceritalah kita ni lebih hebat pada dia lah, tak pernah masalah, langsung je lah. Ya, tak ada masalah pun. Kan? Sebab tu kata dengan jiran ni kita boleh, kita nak harmoni lah. Tak nak cari balah kan. Kalau dia pun belajar, kita belajar, masing-masing faham. Ya, aku hormat pendirian kau, kau hormat pendirian aku kan. Yang kelima, sentiasa bersedia memberikan kebarang bentuk bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Ya. Yang keenam, menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Dalam hadis pun dah sebut. Ya, tidak beriman seorang itu seperti mana selagi mana dia tidak menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk melakukan perkara yang menjadi kesukaan mereka. Ya, kesukaan itu maksudnya tidak selagi mana tidak melanggar syarak. Ya, selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat dan sama-sama berusaha menghindarkan perkara-perkara yang mereka tidak sukai. Yang ketujuh, sentiasa mengambil berat dan bersimpati terhadap segala permasalahan yang sedang mereka hadapi, sama ada yang berkaitan dengan masalah keagamaan,
kekeluargaan atau rumah tangga, kejiwaan, kesihatan, pelajaran, kewangan, makan, minum dan sebagainya dah. Macam kita dululah zaman kena Covid dulu kan. Alhamdulillah ada orang Malaysia ni bagus dah. Jiran-jiran kita pun bagus. Ya kan? Rumah mana yang kena Covid tu kan, usaha masjid pun ambil cakna, ya, dan ramai orang cakna dah ambil hantar bantuan. Ya kan? Hantar bantuan di rumah. Ya. Sebab saya pun kena juga kan. Tak tahu pagar tu dia orang hantar je, ada je orang hantar telur ke, hantar beras ke, gula tak. Kan tekan ping kita keluar tak. Kita keluar je tengok kita dibelah. Kadang tak tahu siapa yang hantar. Ya. Sentiasa mempamerkan akhlak yang mulia sesama jiran sehingga akhirnya melahirkan hubungan kejiranan yang lebih mesra dan lebih akrab. 8. Tidak memandang rendah dan saling menghina sesama jiran. Benda ni tak selesai tak? Dapat jiran macam ni. Sebaliknya hendaklah sentiasa hormat, menghormati dan saling menghargai, termasuklah menghargai dan berterima kasih terhadap apa jua pemberian, khidmat dan pertolongan yang diberikan. Yang ke-9, mengutamakan jiran yang terdekat rumahnya dengan rumah kita. Penetapan jiran terdekat ialah 40 buah rumah yang berada di sekeliling rumah kita, sama ada kiri, kanan, hadapan dan belakang. Dengar tak Rasul sebut? Hari Raya tak? Kan Hari Raya Rasulullah kata apa? Kamu pergi Hari Raya kalau jalan kaki pun naik kenderaan. Pergi ikut jalan A, balik ikut jalan B tak? Bukan balik ikut jalan yang sama. Sebab apa? Sebab nak bertegur sapa dengan jiran lah. Sebab tu Rasulullah anjurkan tak? Tak tahulah orang sini dia lalu kering mana tak tahu kan. Tapi carilah jalan yang lain. Itu pun amalan sunnah. Yang ke-10, sentiasa berusaha mewujudkan suasana aman, damai, tenteram, sejahtera dan ceria dalam kehidupan berjiran. Faktor inilah juga yang menyebabkan Rasulullah SAW menyatakan bahawa antara rukun-rukun kebahagiaan ialah jiran yang baik. Ya, ini kata-kata Imam Ghazali ya dalam kitab Bimbingan Mukminin. Kesimpulannya, berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis jelas menunjukkan bahawa Islam seringkali menganjurkan dan menyeru umatnya supaya sentiasa menjaga hubungan dengan jiran tetangga dan memelihara hak-hak jiran di samping menghormati jiran-jiran yang bukan Islam selagi mana tidak merosakkan akidah dan akhlak. Kedua, agama Islam menyuruh kita supaya berbaik-baik dengan jiran. Dalam Islam, jiran mempunyai tanggungjawab di atas jirannya yang lain daripada keluarga yang tinggal berjauhan. Tahap hubungan kejiranan adalah dianggap sampai ke taraf kekeluargaan. Umat Islam hendaklah sentiasa mengingatkan antara satu sama lain untuk mengeratkan hubungan kejiranan untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiganya, menghormati jiran dan amalan serta pegangan agama mereka selagi mana tidak membawa mudarat. Sekalipun jiran tersebut bukan beragama Islam, maka kita perlu menghormati dan tidak mengganggu kehidupan dan pengamalan mereka. Yang keempat, kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan keutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti. Oleh itu, semangat kejiranan memainkan peranan penting dalam menjana kehidupan setempat dan aman dan serta harmoni. Ya, inilah tuan-tuan tentang kupasan tajuk yang ke-28. InsyaAllah ya pada kuliah yang akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-29 iaitu adab dalam pergaulan.